Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini saya ingin membincangkan tentang satu watak dalam anime series Detektif Conan yang tidak asing lagi bagi penonton-penonton anime series Detektif Conan ini. Watak tersebut adalah watak yang bertanggungjawab untuk membunuh watak Akai Shuichi, yang mana watak tersebut tak lain tak bukan adalah Mizuna Shirena the Announcer ataupun codename-nya adalah Kir. Jadi sebelum memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan bahawa saya sedang menuju kepada 2K subscriber sebelum menjelang tahun 2021 dan impian ini hanya akan jadi kenyataan dengan bantuan daripada anda semua. Jadi bagi mereka yang belum subscribe lagi, boleh tekan butang subscribe di bawah, dan bagi mereka yang dah subscribe, terima kasih saya ucapkan. Sebelum memulakan perbincangan, macam biasa, sekiranya ada sebarang kekurangan ataupun kesalahan, bolehlah betulkan di ruangan komen di bawah, dan kalau ada info yang lebih menarik juga boleh dikongsikan di ruangan komen di bawah. Tanpa melengahkan masa lagi, Mizuna Shirena merupakan satu watak yang pertama kali hadir dalam anime series Detektif Conan dalam episod yang ke-425 yang bertajuk Black Impact: The Riches of the Black Organization. Yang mana dalam episod ini Mizuna Shirena telah pun hadir pada pertama kalinya dengan dibawa oleh Okino Yoko untuk berjumpa dengan Detektif Mauri untuk menyelesaikan satu kes yang telah berlaku di kawasan perumahannya, iaitu The Belle Dolls Prank. Yang mana Belle Dolls Prank ni adalah seseorang telah pun pergi ke rumah dia, kemudian menekan loceng rumah dia, dan bila dia buka pintu rumah dia, tak ada orang pun dekat depan rumah tersebut. Detektif Mauri bersama-sama dengan Ran Mauri telah pun menuju ke rumah Mizuna Shirena untuk mencari siapakah yang telah melakukan hal tersebut. Conan Edogawa apabila telah tiba di apartmen Mizuna Shirena telah meletakkan satu transmitter di sebelah pintu di rumah Mizuna Shirena dengan tujuan supaya transmitter tersebut melekat dekat orang yang melakukan prank tu dan dapat mengetahui siapakah prankster lah kan, dan dapat mengetahui siapakah orang tersebut. Akhirnya kes tersebut telah pun dapat diselesaikan oleh Conan Edogawa dan juga Kogoro Mauri, yang mana prank tersebut hanya dilakukan oleh seorang budak kecil sahaja dengan tujuan sebenarnya adalah untuk mengejutkan Mizuna Shirena. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, bolehlah tengok dalam episod yang ke-425. Kemudian setelah kes tersebut selesai, Conan, Ran dan juga Kogoro Mauri telah pun berlalu pergi daripada apartmen Mizuna Shirena. Tapi Conan tak ingat nak ambil balik transmitter yang dia letak dekat tepi pintu Mizuna Shirena tadi kan. Maka transmitter tu teruslah berada di situ. Kemudian apabila Mizuna Shirena nak keluar daripada rumah dia, bila dia tutup pintu rumah dia, transmitter tersebut telah pun jatuh ke atas lantai dan telah pun dipijak oleh Mizuna Shirena, dan transmitter tersebut telah terlekat di tapak kasut Mizuna Shirena. Apabila transmitter tu terlekat, transmitter tu telah pun diaktifkan dan Conan pun dapat mendengarlah apa yang dilakukan oleh Mizuna Shirena daripada transmitter tersebut. Kemudian apabila Conan Edogawa sedar yang mana transmitter tersebut telah pun diaktifkan, dia yang telah berjalan bersama-sama dengan Ran Mauri dan Kogoro Mauri telah pun cuba untuk kembali ke apartmen Mizuna Shirena untuk dapatkan balik transmitter tu. Tapi dalam perjalanan untuk ke apartmen Mizuna Shirena tu, dia telah mendengar daripada transmitter tu Mizuna Shirena telah pun mendai satu nombor, yang mana bunyi dai tersebut telah menghasilkan tone seperti The Seven Children punya lagu. Yang tone tersebut Conan Edogawa telah pun dengar masa Vermouth cuba untuk menghubungi The Boss. Jadi dari situ Conan Edogawa mula suspek yang adakah Mizuna Shirena ni adalah the member of the Black Organization. Kemudian Conan Edogawa telah pun mendengar perbualan telefon tersebut, dan perbualan telefon tersebut adalah antara Mizuna Shirena dan juga seorang yang bernama Jin. Dari situlah Conan Edogawa tahu bahawa Mizuna Shirena ni sebenarnya adalah ahli kepada the Black Organization. Kemudian kita dapat melihat ada scene di mana Mizuna Shirena telah berjumpa dengan Jin dan juga Vodka, dan mereka telah pun memanggil Mizuna Shirena dengan gelaran ataupun dengan codename sebagai Kir. Dari situlah kita tahu bahawa codename bagi Mizuna Shirena adalah Kir. Kita juga dapat lihat Mizuna Shirena juga ada berjumpa dengan Chianti dan juga Kon dan juga Vermouth yang berada dalam kereta bersama-sama dengan Jin. Kita dapat lihatlah hubungan antara Mizuna Shirena dan ahli The Black Organization ni tak ada apa-apa masalah. Tidak seperti mana kita tahu Vermouth dengan Chianti dan Kon, Vermouth agak tak boleh masuk dengan diorang kan, sebab Chianti dan Kon marah dengan Vermouth ni atas kejadian yang telah berlaku ke atas Calvados. Tapi bagi Mizuna Shirena pula, kita dapat lihat semua member The Black Organization yang ada ni boleh masuk dengan dia. So dia ni macam tak ada buat masalah dengan orang lain lah, Mizuna Shirena ni kan. Mizuna Shirena punya misi dalam episod yang ke-425 ni adalah untuk membawa seseorang yang bernama Yasuteru Domon ataupun dikenali sebagai Domon-san untuk ke suatu tempat di sebuah taman rekreasi awam, yang mana di tempat tersebut memudahkan Chianti dan Kon untuk menembak Domon-san ni. Sebab misi The Black Organization dalam episod ni adalah untuk membunuh Domon-san, yang mana Domon-san ni boleh dikatakan macam ahli politik yang akan bertanding dalam pilihan raya yang akan datang.
Kemudian Mizuna Shirena pun telahlah berusaha untuk menjalankan tugasnya. Sebab apa? Mizuna Shirena ni dia telah pun menjadi seorang wartawan dengan tujuan untuk mencapai matlamat ni lah kan. Jadi Mizuna Shirena sebagai seorang announcer yang terkenal ataupun sebagai seorang wartawan telah pun ditugaskan untuk melakukan hal tersebut, yang mana Mizuna Shirena sebagai seorang wartawan, maka tugas ni paling sesuai lah dengan dia, yang mana dia sepatutnya menemu ramah Don Monstein ni untuk membawa ke tempat yang memudahkan lagi Chianti dan Kon untuk menembak Don Monstein ni. Tapi usaha untuk membunuh Don Monstein ni telah gagal disebabkan oleh Conan Edogawa telah pun mendengar perbualan ahli-ahli Black Organization melalui transmitter yang telah pun terdapat di tapak kasut Mizuna Shirena. Jadi Conan Edogawa dengan bantuan daripada Joji Sensei telah pun menggagalkan misi Mizuna Shirena ni dengan membuatkan keadaan seolah-olah hujan dan akhirnya menyebabkan orang ramai terpaksa buka payung dan susah untuk Chianti dan Kon menembak Don Monstein dalam keadaan yang tak nampak lah kan, sebab pakai payung dan semua orang pun pakai payung, jadi dia tak tahu mana satu Don Monstein. Maka dalam keadaan yang kelam kabut tu, apabila diorang nak lari daripada tempat hujan tu, kasut Mizuna Shirena telah pun tercabut dan Conan Edogawa yang ada dekat taman tu juga telah pun cepat-cepat pergi dekat kasut Mizuna Shirena untuk ambil balik transmitter tu kan. Tapi bila Conan Edogawa sampai kat kasut tu, Mizuna Shirena pun sampai juga kat kasut tu. Maka dua-dua tu pun nak ambil kasut tu lah. Kemudian Mizuna Shirena telah ambil kasut tu dan tanya Conan adakah dia telah mengikut Mizuna Shirena. Tapi Conan kata tak ada apa-apa pun kan. Dia macam kebetulan je dia jumpa kat situ. Tapi Mizuna Shirena telah pun meletakkan tangan Mizuna Shirena ni dekat pipi Conan ni, dekat tekak Conan, untuk mengetahui sama ada Conan menipu ataupun tak. Kemudian bila Conan dah explain yang itu hanya satu kebetulan, dia pun bangun dan berlalu pergi. Sebelum pergi tu dia telah memberitahu kepada Conan Edogawa, dia katakan thank you so much dekat Conan Edogawa. Maka dia pun berlalu pergi. Tapi Conan tak ambil pun balik transmitter yang ada dekat tapak kasut Mizuna Shirena pada saat dan ketika itu. Kemudian Conan biarkan je lah, sebab bagi Conan dia kata dia tak Mizuna Shirena tak perasan pun pasal transmitter tu kan. Tapi Profesor Agasa bila Conan bagi tahu yang dia tak ambil transmitter tu, mempersoalkan juga kenapa dia tak ambil kan, sebab benda tu boleh mengundang bahaya. Kemudian Mizuna Shirena ni pun telah pergi berjumpa dengan ahli The Black Organization, dan The Black Organization telah pun merancang rancangan yang lain untuk membunuh Don Monstein ni. Dan dalam usaha tersebut, Mizuna Shirena telah pun menukar pakaian dia dan meninggalkan kasut dia dekat situ kan. Transmitter Conan Edogawa tu telah pun dijumpai oleh jin. Yang ni lah yang menyebabkan dia target Kogoro Maori tu, sebab dia ingatkan yang letak transmitter tu adalah Kogoro Maori. Sebab Kogoro Maori je yang pernah pergi ke apartmen Mizuna Shirena sebelum diorang berjumpa dengan The Black Organization ni kan. Maka dia pun mereka meneruskan rancangan mereka yang untuk membunuh Don Monstein ni, yang mana Mizuna Shirena telah pun menaiki sebuah motosikal untuk menjayakan misi tersebut lah. Tapi sebelum Mizuna Shirena menuju ke motosikal dia, Vermouth yang berada di atas motosikal Vermouth sendiri telah pun bertanya kepada Mizuna Shirena, Mizuna Shirena, are you? Adakah awak? Kemudian Vermouth telah ketuk dia punya motor kan, macam macam tu. Dia ketuk macam tu sebagai tanda yang membawa maksud UNOC, iaitu non-official cover ataupun seorang agent undercover yang melinak masuk ke dalam The Black Organization. Tapi Mizuna Shirena kata, bakah, stupid lah dia kata, takkan dia ni seorang ejen undercover. Semua benda tu tak masuk akal lah, Mizuna Shirena kata. Kemudian dia pun telah meneruskan usaha dia. Tapi dalam usaha dia ni, Mizuna Shirena akhirnya telah pun berjaya dikepung oleh FBI dengan bantuan daripada Conan Edogawa tadi. FBI telah pun mengepung Mizuna Shirena yang tengah naik motor ni kan. Bila FBI mengepung Mizuna Shirena, dia tak ada tempat nak pergi. Dia pun dengan menggunakan dia punya skill sikit, dia lompat motor dia tu, dia boleh lompat naik atas kereta. Bila dia dah duduk atas kereta salah satu daripada ejen FBI tu, tiba-tiba ada pula budak yang melintas untuk ambil bola kat tengah-tengah jalan tu, dan kereta tu terpaksa brake. Bila kereta brake, disebabkan oleh inersia, Mizuna Shirena yang ada atas kereta ni tadi terpelantinglah ke depan. Dan bila Mizuna Shirena terpelanting, motor dia pun terpelanting, terus meletup dan helmet dia pun tercabut. Dan dekat situlah Mizuna Shirena telah pun koma. Jadi bila Mizuna Shirena koma tu, pihak FBI telah pun mengambil Mizuna Shirena dan dibawa ke hospital. Sebabnya dia tak mati lagi kan, dia baru koma. Jadi Mizuna Shirena telah pun dijaga di hospital. Dari situ dia pun telah lose contact dengan The Black Organization. The Black Organization macam pelik juga kan, kenapa dia tak contact ni. Sebab dia orang tak tahu masa tu member yang lain ada kat tempat lain dan Mizuna Shirena ada kat tempat yang lain. Dia pun telah dimasukkan ke dalam satu hospital di bawah jagaan FBI, yang mana kehadiran Mizuna Shirena dalam hospital tersebut merupakan satu rahsia yang telah pun diatur oleh tu FBI lah, iaitu James Black dengan seorang yang pengarah dekat hospital tu. Yang pengarah tu merupakan kenalan kepada James Black sendiri. Jadi kehadiran Mizuna Shirena sebagai pesakit dalam hospital tu adalah satu rahsia, sebab diorang tak nak Black Organization tahu. Kalau Black Organization tahu, nanti diorang akan cuba untuk ambil balik lah kan Mizuna Shirena.
Tapi identiti sebenar Mizuna Shirena ni kita dapat lihat telah pun dibongkarkan dalam episod yang ke-500, yang mana dalam episod yang bertajuk The Clash of Red and Black Testament punya episod, kita dapat lihat yang Conan Edogawa telah pun membongkar identiti sebenar Mizuna Shirena adalah Hidemi Hondo. Nama sebenarnya adalah Hidemi Hondo. Yang sebenarnya Mizuna Shirena ni bukan nama sebenar dia pun. Nama sebenarnya adalah Hidemi Hondo, yang mana Hidemi Hondo ni sebenarnya merupakan seorang yang bekerja dengan The Company. Kalau korang tak tahu company tu apa, jangan risau. Sebab Profesor Agasa masa mula-mula dengar company ni pun dia tak tahu apa. Tapi company ni membawa maksud apa? Haibara telah bagi tahu yang company ni merujuk kepada CIA punya ejen. Jadi Mizuna Shirena ni sebenarnya merupakan seorang ejen CIA, dan bukan dia saja ejen CIA, ayah dia juga iaitu Ethan Hondo merupakan salah seorang daripada ejen CIA juga. Kemudian Mizuna Shirena menceritakan kepada Conan Edogawa dan Akai Suichi yang mana sebenarnya tujuan dia masuk ke dalam The Black Organization ni adalah untuk sementara waktu saja. Tujuan dia masuk sebenarnya adalah untuk mengenalkan ayah dia iaitu Ethan Hondo yang telah merupakan ejen undercover dalam The Black Organization ni. Dia nak mengenalkan kepada ayah dia dengan seorang member baru daripada CIA yang dihantar untuk tolong ayah dia yang bernama Barney. Selepas dia selesaikan misi dia mengenalkan ayah dia kepada seorang member CIA yang baru, dia sepatutnya memalsukan kematian dia dan kemudian lari daripada The Black Organization. Tapi disebabkan oleh satu peristiwa yang telah berlaku masa dia jumpa dengan ayah dia untuk memberitahu kepada ayah dia tentang ahli baru tersebut, ayah dia telah pun melihat ada satu transmitter yang diletak oleh The Black Organization dekat kuala baju Mizuna Shirena kan. Kemudian bila ayah dia tahu yang Mizuna Shirena ni telah dipasang transmitter dan diakuari oleh The Black Organization, tiba-tiba dia orang dengar bunyi kereta enjin Porsche milik Jin. Jadi kat situ Ethan Hondo sebagai ayah kepada Hidemi Hondo ataupun ayah Mizuna Shirena ni telah pun gigit dia punya tangan sendiri. Dia gigit tangan dia sampai tangan dia luka. Kemudian dia pun bagi tangan dia tu, dia bagi tahu dekat Mizuna Shirena macam ni rancangan dia. Dia gigit tangan dia sampai berdarah, kemudian dia akan letak tangan dia kat mulut Mizuna Shirena. Bila dia letak tangan dia kat mulut Mizuna Shirena kena gigit juga kan. Dia pun telah melepaskan beberapa das tembakan kepada Mizuna Shirena, dan akhirnya dia letak tangan dia kat mulut Mizuna Shirena dan dia suruh Mizuna Shirena bunuh dia. Menghalakan pistol dekat bawah dagu dia ni. Sebabnya bila dia gigit tangan dia berdarah dan ada darah kat mulut dia. Jadi untuk mengelakkan keraguan pasal darah kat mulut dia tu, dia suruh Mizuna Shirena letak pistol bawah dagu ayah dia. Dia paksa kan bawah Ethan Hondo ni, dan dia pun tembak. Berkecai lah muka ayah dia. Tembus lah kan. Dan tujuan tersebut adalah sebab ayah dia nak menyelamatkan Mizuna Shirena ni daripada The Black Organization. Sebabnya kalau The Black Organization tahu yang Mizuna Shirena ni merupakan seorang ejen undercover, mesti akan kena bunuh dengan The Black Organization punya. Tapi ayah dia tak bunuh Mizuna Shirena sebab apa? Sebab ayah dia tahu yang identiti dia dah terbongkar. Kalau ayah dia selamat, anak dia pula akan mati. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan anak dia adalah dengan membunuh diri dia sendiri. Maka ayah dia telah mengakhirkan nyawanya di tangan anaknya sendiri. Ayah dia tembak dia beberapa kali tu tadi sebagai tanda macam nampak yang dia nak lawan dengan ayah dia kan. Kemudian ayah dia telah pun menginjekkan truth serum dekat dalam badan dia supaya apabila The Black Organization tanya dia nanti, dia taklah menipu. Sebab ada kesan truth serum tu, jadi dua orang lebih percayalah tentang rancangan mereka ni. Kemudian matilah si Ethan Hondo ataupun ayah dia sendiri. Masa ayah dia mati ni, masa Jin dan Vodka sampai, kenalan ayah dia yang baru tadi, member baru iaitu Barney pun telah sampai kat situ. Bila dia tengok yang Ethan Hondo dah mati dan Jin ada kat situ, Barney ni pula telah tembak diri dia sendiri dan mati jugalah si Barney ni di tempat kejadian. Macam itulah cerita dia kan. Maka dari situlah Mizuna Shirena telah pun mula untuk berkhidmat dalam The Black Organization sebagai seorang ejen undercover untuk menggantikan tempat ayah dia. Yang mana kata-kata terakhir ayah dia adalah siapkan misi ni bagi mengganti tempat dia. Itulah yang ayah dia dah amanahkan kat dia. Kemudian dia pun teruslah kekal dalam The Black Organization sampai hari ini. Dan Mizuna Shirena ni lah yang kita tahu merupakan watak yang telah pun menjayakan plan kematian Akai Suichi yang dipalsukan, yang mana yang saya dah bincangkan dalam video yang lepas. Nanti boleh tekan ke atas ni pasal video kematian yang telah dipalsukan oleh Akai Suichi tu. Mizuna Shirena ni lah orang yang bertanggungjawab untuk menembak Akai Suichi di bahagian kepalanya sehingga Akai Suichi kelihatan seolah-olah mati, dan kemudian dia lah yang telah meletupkan kenderaan Akai Suichi. Setelah identiti Mizuna Shirena sebagai ejen CIA dibongkarkan dalam episod yang ke-500, kita dapat lihat bahawa Mizuna Shirena kemudiannya telah pun dilepaskan oleh Akai Suichi dengan Conan Edogawa untuk masuk balik ke dalam organisasi hitam untuk kembali menjadi seorang ejen, supaya Mizuna Shirena dapat mengumpul lebih banyak maklumat tentang The Black Organization. Conan dengan Akai Suichi telah pun mengatur rancangan untuk melepaskan balik Mizuna Shirena kepada The Black Organization. Kemudian Mizuna Shirena ni dengan
idea daripada Conan, Akai Suichi dan bantuan daripada Andrew Camel telah pun berjaya untuk kembali kepada The Black Organization. Tapi Jin meraguilah tindakan FBI ni. Sebab apa? Jin kata senang sangat untuk dapatkan Mizuna Shirena ni untuk masuk ke dalam The Black Organization balik. Jadi untuk menguji kebenaran ataupun untuk menguji Mizuna Shirena ni, Jin telah pun mengarahkan Mizuna Shirena untuk membunuh Akai Suichi. Jadi Mizuna Shirena adalah orang yang bertanggungjawab yang telah membunuh Akai Suichi. Dan Jin tak tahu yang sebenarnya Conan dengan Akai Suichi ni dah rancang tentang kematian Akai Suichi ni. Jadi Mizuna Shirena ni lah orang yang bertanggungjawab yang menjayakan plan untuk memasukkan kematian Akai Suichi, yang mana kita dapat lihat dalam episod yang ke-504. Mizuna Shirena telah pun menembak Akai Suichi di bahagian kepala sebagai tanda untuk membunuh Akai Suichi dan kemudian meletupkan kenderaan Akai Suichi, yang mana kita tahu merupakan hanyalah satu kematian yang dipalsukan. Nanti korang boleh tengok dalam video yang lepas yang saya dah bincangkan. Jadi Mizuna Shirena ni juga setelah memasukkan kematian Akai Suichi, dia telah mendapat tempat balik dalam The Black Organization kan. Namun Jin tetap berasa sangsi ataupun tak yakin sangat dengan Mizuna Shirena ni. Sehingga kan dalam episod yang mana ada kemunculan Scar Akai itu pun, Jin kita dapat lihat telah mengacukan pistol ke arah kepala Mizuna Shirena dengan mengatakan bahawa Mizuna Shirena hendak buat satu trik saja. Tapi Mizuna Shirena telah meyakinkan Jin dengan mengatakan bahawa yang membunuh Akai Suichi itu adalah arahan daripada Jin, bukannya apa yang Mizuna Shirena nak buat sendiri kan. Jadi bila Jin tahu yang Scar Akai itu pun sebenarnya bukanlah Akai Suichi tapi hanyalah penyamaran daripada Babon saja, maka Jin pun tak bunuhlah Mizuna Shirena. Dan kita dapat lihat Kir ni dalam episod yang ke-509 telah pun menghubungi Jody Sensei untuk memberitahu bahawa The Black Organization telah pun mengaktifkan satu member baru yang sangat hebat dalam mengumpul maklumat yang dikenali sebagai Babon. Dan kita juga dapat lihat dalam episod yang ke-783, Mizuna Shirena lah yang telah memberi maklumat kepada Akai Suichi ataupun Subaru Ukiah tentang seorang watak yang dikenali sebagai Ram. Yang mana Ram ni kata Akai Suichi dalam episod yang ke-783 merupakan orang yang paling rapat dengan bos dan someone is bigger than Jin. Maknanya seorang yang berada atas lagi daripada Jin, Ram ni kan. Mizuna Shirena lah yang telah memberikan maklumat kepada Akai Suichi tentang Ram akan memulakan langkah dia. Dan kita juga dapat lihat dalam manga yang paling latest, yang mana Mizuna Shirena juga orang yang bertanggungjawab untuk menembak Andrew Camel dalam kereta Andrew Camel, yang mana Mizuna Shirena sendiri sengaja tembak dengan menarget ataupun menyasarkan pada bahagian yang bukan vital point lah, yang tak bahaya dan tidak boleh menyebabkan kematian, dan kemudiannya telah menyebabkan Andrew Camel berjaya melepaskan diri. Mizuna Shirena juga dalam chapter yang ke-1065 telah menghubungi pihak FBI dengan memberitahu bahawa dia sendiri telah menembak Andrew Camel tadi, dan sekiranya dia perlu menembak Andrew Camel sekali lagi, dia minta maaf lah kalau dia terpaksa tembak. Kali ni dia akan tembak dekat bahagian muka, dia kata, sebab dia tak nak bagi orang cam Andrew Camel, sebab Andrew Camel dulu sepatutnya dah mati dah ketika mana dalam episod untuk membawa Mizuna Shirena lari daripada hospital. Jadi inilah sedikit penerangan tentang watak Mizuna Shirena, yang mana kita tahu merupakan anak kepada Ethan Hondo dan kakak kepada Eisuke Hondo. Jadi kalau ada sebarang kekurangan dalam video ni, saya minta maaf, dan kalau ada info menarik boleh komen di bawah. Terima kasih pada yang sudi menonton. See you in next video.